Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Tak perlu abang perkenalkan lagi kereta di sebelah abang ini. Cuma dia akan confuse. Yang ni yang original ke ataupun yang convert? Okey. Yang ini adalah Honda Civic Type R FL5. Yes. Ini adalah model yang dibawa masuk oleh Honda Malaysia yang memang ada waranti. This is not a recon car. Untuk video kali ni sebenarnya abang agak excited sebab abang dah jumpa dah kereta yang idaman pun boleh, antara kereta wajib lah yang kau kena bawa sepanjang umur hidup kau. Macam biasalah bagi korang yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, tolonglah kita subscribe, tolonglah kita tekan loceng. Follow jugalah semua social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Pandai Laju dan juga Abang Gan. Bukan senang tau kita nak dapat kereta yang ini. Untuk makluman korang, untuk first batch Honda Malaysia cuma bawa 19 biji sahaja dan kesemuanya dah sold out. That's why lah sekarang ni kita nampak dekat pasaran recon memang popular gila-gila. Ramai dah start mencari yang ni. Sebab apa? Sebab driving dia a bit different sikit. Okey, sekarang ni kita cerita dari segi design lah. Dari segi design, sebelum ni abang pernah tanya, antara FL5 dengan FK8, mana satu yang kau lagi suka? Dia ada dua pandangan yang berbeza. Kalau orang muda, dia akan prefer FK8. Kalau yang umur 30-an, dia akan lagi suka FL5. Sebab untuk FL5 ni, dia lebih sporty dan juga lebih kemas. Dan kalau ikutkan, dari segi dimensi, nak compare FL5 dengan FK8, sebenarnya dia adalah lebih lebar sikit. Di mana kalau ikutkan, dia adalah 15mm lebih lebar dan pada masa sama juga dia adalah 13mm lebih rendah berbanding daripada FK8. Even dari segi panjang dia pun, dia adalah 35mm lebih panjang berbanding FK8. Tetapi a lot of the improvement yang dilakukan dekat FL5. Contohnya, grill yang ni. Untuk grill, untuk bahagian grill, untuk radiator dengan mampu bawah ni, memang saiz dia adalah lebih besar. Antara 20 ke 40% kalau tak silap abang, dia lebih memberikan air intake untuk masuk ke dalam enjin. So kiranya untuk yang ini dia lebih pentingkan dari segi keselesaan, aerodinamik dan pada masa sama juga enjin yang more powerful. Yes, dan selain daripada itu, untuk bahagian bonet depan kita nampakkan sebenarnya untuk bahagian bonet memang ini trademark Type R. Kalau dulu FK8 dia berada dekat atas, tetapi untuk FL5 dia anjakkan ke bahagian bawah. Dan yes, ini memang real ongap angin yang real boleh masuk ke dalam. Lampu macam biasa sama macam Civic FE, macam berbentuk L-shape dan sepenuhnya. Untuk bahagian bawah, yang ni juga ada air intake. Yang ni adalah ongap angin yang boleh masuk ke dalam untuk memejukkan dari segi rim, okey? Dan juga dia punya brake lah. Dan seterusnya, of course, signature kena ada Type R dekat sini. Dan untuk kelainan memastikan ini adalah Type R ataupun FE, biasanya logo berwarna merah. So kiranya kalau logo merah daripada jauh, kau nampak itu memang Honda Civic Type R. Kalau kau nampak warna merah, tapi merah dia dah pudar-pudar, yang itu maknanya convert lah tu. Jangan marah aku pula Okey. So kalau ikutkan dari segi depan memang dia ada banyak improvement. Termasuklah dengan bahagian boot bonnet depan ni, dia punya material, dia guna material yang lebih ringan. Kalau nak compare dulu, yang ini jauh lebih ringan berbanding daripada FK8. Dan beralih untuk side pula, untuk rim cuma satu saiz saja, 19 inci. Yes, kalau nak comparekan dengan FK8 dulu 20 inci. Sekarang ni dia downgrade kan kepada 19 inci. One tone color, tetapi untuk tayar, dulu tayar 245. Tetapi sekarang ni dia guna tayar yang lebih lebar, 265. Gila babe, dia guna 265. And yang ni dia gunakan Michelin Pilot Sport. Okey, Pilot dia guna Michelin Pilot Sport 4S ikut yang ni lah. So, dan walaupun saiz dia lebih kecil, 19 inci, tapi kalau tak side by side, dia nampak sama. Kenapa? Because of the tayar yang diguna, tayar yang lebih lebar sedikit. Dan untuk bahagian tepi kita nampak side mirror memang berwarna gelap. Dan juga untuk orang katakan dari segi kemasan pintu pun semua berwarna gelap. Termasuklah macam katakan ongap angin masuk ke depan, masuk ke dalam rim yang ni. Sebalik rim 19 inci, ada juga dari segi brake pad Brembo. Yang ni adalah 4-port punya Brembo brake pad, warna merah kat sini. Dan air intake dia akan terus masuk ke bahagian sini
dibawa terus ke bahagian belakang. Dan of course untuk side skirting pun didatangkan dengan kemasan berwarna gelap juga. Macam biasa pintu bukannya frameless sebab dekat komen abang baca kan, harga dah jual dia RM400,000 bang. Bagilah frameless. Yang itu dan tak dapat nak komen. Kawan-kawan, tolong saya komen sikit. Untuk part engine, rasa berdosa pula tak tunjuk pada korang. The beauty of the engine. Yes, dari segi engine FL5 ni sebenarnya dia carry forward daripada engine yang sebelum ini. Dia still lagi gunakan 2.0 liter VTEC turbo, tetapi dari segi horsepower dan juga torque adalah lebih tinggi berbanding sebelum ini. Berapa pula number dia? Sekarang ini adalah 319 PS dan juga 420 Nm torque, di mana dia adalah 9 PS dan juga 20 Nm torque lebih tinggi berbanding daripada sebelum ini. Dan untuk yang ni 0 to 100 5.5 second, top speed dia boleh pergi sampai 272 km sejam. Abang kan kata tadi guna enjin yang sama. Macam mana boleh power naik? Okey, kita bertanya kepada Honda, sebenarnya diorang dah redesign semula dari segi turbo yang lebih besar, lepas tu dia punya turbine yang lebih better dan juga dia punya sistem exhaust yang diorang telah upgradekan. So that's why lah diorang dapat penambahan dari segi power dan juga dari segi torque. Dan kalau ikutkan untuk enjin yang ni, ada yang tanya, bang, saya nak convert tapi kalau saya nak tukar enjin macam ni boleh ke? Boleh. Nothing yang tak boleh. Ada juga kita nampak ada orang yang jual enjin ni harga dia RM40,000, RM50,000 sebagainya. Memang ada jual. Kalau kau nak buat sekali dengan enjin lah. Bawa power bosku. Sebelum kita bercerita belakang, kita nak tengok dulu. Yang ini dia minum minyak apa? Kita tengok ya. Minimum RON 95. Hooray! So kiranya untuk FL5 yang ni minimum dia adalah RON 95. Kiranya kalau nak isi minyak kuning tiada masalah. Okay, back to the design again. Dan untuk bahagian belakang memang ada major improvement yang nak dibandingkan dengan FKX dengan FL5, di mana especially dari segi ni Type R wing yang ni. Yang ini mungkin ada yang katakan, bang, ini pasang dekat kedai aksesori Ahok, Chong Meng Tong ke apa whatever. Tak. Kalau nak bandingkan dulu, FKX dia one piece tau. Dengan body belakang dia memang look like one piece. Tapi yang ini macam asing, berasingan. Tetapi kedudukan yang ni, apabila kau duduk ke bahagian dalam, kau pandang ke cermin belakang, memang langsung tak nampak. So kiranya bagi abang, lepas pandang lama, mula-mula masa launch tu katakan buruk juga. Tapi masa lama-lama ni, rasa jadi cantik pula. Tu orang kata, tak kenal maka tak cinta. Lepas dah kenal, rasa suka pula. Macam itulah lebih kurang tu. Dan selain daripada tu, untuk endaran shark fin pun berwarna gelap juga. Dan untuk bahagian belakang, it look like macam lain sikit. Dia macam berbentuk C-shape sikit untuk lampu belakang. Tetapi dia jenis memanjang sikit lah. Cuma yang untuk bahagian tengah ni memang tak ada lampu. Dan juga dia ada badge Civic dan juga ada badge Type R juga dekat bahagian sini. Dan untuk bahagian bawah, yang ini dia juga ada bumper belakang bawah berwarna gelap juga. Dan antara perubahan juga dari segi exhaust. Memang sebelum ni exhaust dia memang berada kat tengah. Kalau dulu FKX, design dia adalah besar, kecil, besar. Tapi FL5 ni kecil, besar, kecil. Dan untuk yang ni juga, untuk bonet belakang sebenarnya, kalau ikutkan dengan berbanding dengan FKX sebelum ni, sebenarnya dia adalah 20% lebih ringan berbanding daripada FKX yang sebelum ni. Dan of course, dari segi belakang, boot agak besar juga. Kalau tak silap abang, 400 lebih punya boot, tetapi pada masa sama juga memandangkan ini sebuah model hatchback, memang boleh masuk ke dalam. Dan untuk seat belakang pun boleh diturunkan. Yes, andai kata kalau belakang tak cukup space, seat boleh diturunkan, at least dapat seat yang lebih besar. Tapi kan, takkan kita bawa FL5 pergi IKEA beli almari, macam tak kena je. Okey, untuk bahagian dalaman, I think korang dah biasa dah tengok design dalaman ni macam mana. Yes, memang dia nampak segibik macam Civic FE. Di mana tak perlu banyak yang abang ceritakan, kita boleh nampak dia punya corak like honeycomb punya corak untuk corong aircon dia ni, kecuali
dia ada sijil lahir kat situ. Kalau kau nampak, dia ada tulis Type R, Civic R 09498. Maksudnya ke sini, dia bukanlah limited edition. Tetapi setiap kenderaan ataupun Type R, dia ada identiti dia sendiri. Dan selain-lain pun yang lain masih sama lagi. Dari segi dashboard sama. Dan untuk yang ini 9 inci sistem infotainment, skrin sentuh, Apple CarPlay, Android Auto. Cuma yang membezakan dia adalah dari segi interface dia saja, dari segi dia punya design saja. Di mana kalau kita nampak dia ada sini ada tulis Honda Lock R. Di mana Honda Lock R ni function dia sebenarnya adalah dia boleh rekodkan database kita semasa kita bawa ataupun semasa kita dalam track, di mana database ni kita boleh keluarkan dan kita boleh study macam mana kita pemanduan dan sebagainya. Yang ini pedometer 10.2 inci TFT sama seperti Honda Civic FE yang sedia ada, tidak ada perubahan. Ruangan aircon pun sama juga, semua button-button sama. Wireless charging, 2 Type A dekat bahagian depan. Cuma membezakan dia adalah dari segi ni. Yang ini kotak gear adalah kotak gear manual 6 kelajuan. Mungkin ada yang tak tahu, kalau 6 gear nak masuk reverse macam mana? Okey, biasanya reverse dia ada dua, sama ada R dekat bahagian sini ataupun R dekat bahagian sini. Ni sama je. Masuk gear 6 ataupun gear R lebih kurang sama. Cuma kita masuk je ni, pup, reverse macam tu je. Dari segi yang lain-lain, yang ni yang lain cuma dia ada pertambahan button plus R. Plus R ni adalah lebih kepada macam like individual mode di mana yang ini dia dapat tune kita punya suspension dan sebagainya, bunyi exhaust yang berlainan dan sebagainya. Yang ini kita cerita kejap lagi. Masa kita driving, untuk drive mode ada beberapa mode, dia ada comfort, dia ada sport dan juga individual. Mungkin ada yang kelakar sikit. Manual, tapi kenapa guna electric parking brake? Biasanya kalau manual, kebiasaannya kalau manual mesti handbrake. Tapi yang ni dia datang dengan electric parking brake. Bagi abang, it's good. Dan seterusnya untuk bahagian steering, steering adalah fully Alcantara. Yes, feel bawa dia, feel pegang dia memang jauh lagi sedap bang. Yang lain-lain button semua sama kecuali yang ini logo hash berwarna merah dekat bahagian sini ya. Dan selain daripada itu, seat semua adalah bucket seat. Yang ini pun adalah material suede juga, di mana material suede ni lebih kurang macam ala-ala Alcantara juga. Sama juga bahagian tepi pintu. Ini suede juga. Ni macam ala-ala material yang ala-ala macam Alcantara juga. Tetapi pujian yang patut abang berikan dari segi seat. Seat dia gila babe. Dengan badan besar macam abang ni, kalau kita corner dan sebagainya, memang dia melekat. Walaupun dia tak adalah lambar support dan sebagainya, setting tak ada. Sebaliknya semua like manual dan sebagainya. Tapi dia punya support kat sini memang okey. Kalau abang bawa turn corner dan sebagainya, dia memang tak keluar daripada seat. Ini antara pujian yang abang patut berikan lah. Dan of course, ini memang signature Honda. Untuk Type R, seat kena berwarna merah. Termasuklah carpet kena warna merah. Termasuklah seat belt pun kena warna merah juga. Nampak ni? Ini pun sweet. Nampak jahitan. Kan sedap kita pegang tu. Untuk bahagian belakang lain sikit. Kalau seat depan warna merah, belakang dia warna hitam. Yes. Dia like two combination colour kat situ, tetapi dia ada jahitan benang warna merah juga. Yang ni pun material sama juga. Yang ni adalah material dari segi suede juga. Cuma untuk bahagian belakang ini, dia cuma boleh duduk 2 orang. Kiri dan juga kanan. Sebab untuk bahagian tengah dia ada cup holder. Boleh duduk 3 orang, tapi lebih selesa 2 orang. Kalau kau bayangkan kalau kita duduk 3 orang, kau bayangkan buntut kau ni memang kena dekat botol air ni. Memang sakit dah. Kalau kau pergi ke, daripada pergi ke dekat-dekat boleh lah. Kalau kau pergi ke Alostar, kau sampai Alostar kau tak boleh jalan dah. Memang sakit sebab memang buntut kita memang terkena dengan dia. Mungkin buntut aku besar lah kot Mungkin lah Tetapi dari segi ni memang yang ni lebih sesuai untuk 2 orang. Dan walaupun dia adalah sebuah sport car, tetapi interior dari segi space dia memang besar. Kau nampak? Memang lebih kurang 1 tapak tangan besar. Dan yang ini dia buat jenis yang kain tau. So apabila dia buat kain, dia boleh masuk ke dalam dan space yang boleh yang lebih besar. Dia bukan like hard plastik dan sebagainya. Of course yang ni dia ada Type R dekat base belakang Cuma yang ni belakang tak ada wireless, tak ada charging port dan juga tak ada aircon belakang. Tapi itulah yang buat kereta ni mana duduk belakang. Biasanya dia nak pegang steering dia nak bawa je. Tapi itulah, tapi macam abang kata yang ni boleh dibuat turun juga. Manakala dia sebuah model hatchback. So kira kita boleh turun, kalau nak ambil barang apa-apa, nak access pun senang juga. Dari segi ni okey lah duduk belakang Tapi definitely kalau aku beli kereta ni aku tak duduk belakang Aku di depan bro. Dalam banyak-banyak kereta kan, abang rasa ini adalah antara kereta perfect car yang kena gila dengan abang With a 2.0 liter VTEC turbo, 319 PS, 420 Nm torque,
0 to 100, 5.5 second. Top speed 272 kilometer. Dan kalau ikutkan meter 320 boleh dapat. Walaupun abang tak bawa selaju itu. Abang pernah bawa banyak kereta tau. Kereta yang mungkin 500 horsepower, 600 horsepower, ataupun torque boleh sampai 700, 800 dan sebagainya. Tetapi kebanyakan kereta tu adalah dia kontrol aku, bukan aku kontrol dia. But on this Type R, aku boleh kontrol dia. Abang boleh kontrol dia, kiranya dia dalam... Wish, dia dengar cakap gila lah kereta ni. Ni sekarang ni kita tukar kepada R. Boleh kata macam individual mode. Suspension more keras. And then dia punya LSD is quite good. Limited slip differential dia. Dia bagikan torque dia walaupun ini adalah versi front wheel drive. Tetapi fun gila babe. And then jalan dia agak bongol-bongol. Sebenarnya agak best lah. Nampak ni? Keras. Tapi good. Tak rasa keras yang gedegang. Tak. Dia keras macam bagus lah. Serius lah. Dan of course, untuk mood yang ni dia ada beberapa mood tau. Dia ada comfort, dia ada sport dan juga individual. Okay, abang pergi ke comfort. Wheel drive normal. And then yang paling penting adalah dia indicator gear lah. Indicator gear dia sangat-sangat membantu. Dan one more thing dia lah, sekali datang dengan ADAS system, walaupun dia tak ada blind spot monitor, aku tak tahu kenapa. Memang dia tak ada pun dekat sini. Malaysia pun tak ada pun blind spot monitor. Even lane watch pun tak ada juga. Okay, tetapi it's okay. Tapi lebih penting adalah untuk manual pun boleh guna ACC. Betul, aku tunjuk kau Sekarang ni speed kita set 110. Abang tak tekan minyak, abang tak tekan brake, dia jalan sendiri. Ya babe. Manual pun boleh babe. Boleh. Abang tak tekan tengok. Kaki kat sini, tak tekan minyak, tak tekan brake. They can control. You see? Kita just set distance dengan kereta depan. Kita ambil yang short sikit. Alright. Dan juga nampak dia ada lane keeping assist, nampak. It's quite good. You see? Kereta manual ada kot. Abang tak tahu macam mana nak gambar kepada korang. Even handling dia pun sangat-sangat bagus. Cornering dia sangat-sangat bagus. Apatah lagi power dia sangat-sangat okey. Walaupun dia tak adalah bunyi yang begitu steam. Boom, 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 boom. Tak ada benda tu. Tapi untuk overall package with the driving, with the handling, okey babe. Kita ni memang dengar cakap. So that's why lah kalau kau tanya abang kan, Delica sesuai. Pergi balik kerja sesuai. Berjalan dengan anak bini sesuai. Jalan jauh sesuai. Sebab kau tak rasa sakit badan. Kalau setengah sport car kita naik, memang best bawa laju. Pom, 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 pom. Tapi at the end, sampai kau sakit badan. Tapi ni tak babe. Better lah. Better dari FK8 lah. Better. Jauh better lah. Now, aku faham lah ramai orang beli. Even nak beli pun stok tak ada. Limited sekarang ni. Terpaksa ramai ambil recon. Aku rasa orang sanggup bayar babe. Walaupun harga lagi mahal daripada FK8 kan. Orang sanggup. Serius orang sanggup. Cuma aku tak ada duit je. Aku tak sembang. Kan? Bila aluminium lagi. 6 speed manual. Clutch pun bagus. Jadi kesimpulannya bang, boleh beli ke tak boleh beli? Yang ini abang akan cakap sangat boleh beli. Walaupun harga dia lebih mahal berbanding daripada FK8 yang sebelum ini. Sekarang ni RM100 lagi dia akan jatuh kepada RM400,000. Ya, harga yang ni RM399,900. RM100 lagi nak genap RM400,000. Kalau nak banding dengan FK8 yang dulu, memang dia lebih mahal. Dulu FK8 RM320,000. Maksudnya ada perbezaan almost RM80,000. Walaupun ada pertambahan RM80,000, tetapi kau confirm akan puas hati, yang kau confirm akan rasa tak menyesal. You spend more RM80,000 lebih tinggi banding sebelum ni, walaupun ada galongan baik beli. Yang ni aku tak beli. Yang ini memang aku suka lah. Definitely, if I have money, I will buy. Cara kesimpulannya kan, kalau aku ada duit, aku tak fikir lah. Ada duit dan pastikan ada stok, confirm aku akan beli sebab kereta ni boleh dijadikan sebagai Delica. Betul. Bukan setakat weekend, naik genting ke apa. Tapi nak buat hari-hari pun boleh juga. Minyak pun isi 95. Apa nak takut? Okay. So, sampai sini saja video kita pada kali ini pasal Honda Civic FL5. Anyway,
I'm happy dapat bawa kereta ni. Thank you for Honda Malaysia bagi kita vlog bawa kereta ni dan berkongsikan kepada korang. Jadi macam biasalah, bagi korang yang mungkin ada sebarang soalan lagi yang nak tanya pada kita orang, boleh nyatakan dekat ruangan ke bawah. Kita akan cuba reply sebaik mungkin. Dan macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, tolong kita subscribe, tolong kita tekan loceng, follow jugalah semua social media kita orang, Facebook, IG, TikTok paling laju. Dan kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.